Selamat pagi dan salam hormat bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 1 Ogos. Satu kes positif COVID-19 dilaporkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak sebanyak 678 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan kes ke-678 ini merupakan seorang lelaki warga negara asing. Lelaki tersebut berasal dari Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, telah masuk secara sah melalui pintu masuk antarabangsa ICQS Biawak Lundu pada 27 Julai lalu dan telah dibawa ke pusat kuarantin hotel di Kuching pada 27 Julai bagi menjalani kuarantin wajib 14 hari. Kes dibawa masuk ke Sarawak untuk bekerja sebagai mekanik oleh sebuah syarikat kejuruteraan tempatan. Pada 28 Julai, iaitu pada hari kedua kuarantin di hotel, kes telah disaring dan diambil swab dan keputusan ujian saringan kes didapati positif COVID-19 semalam. Sementara itu, 10 kluster COVID-19 masih aktif. Dimaklumkan juga 8 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak semalam melibatkan 6 dari daerah Kuching dan 2 kes dari luar negara. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat semalam adalah seramai 579 orang. Seramai 80 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 19 orang. Sebanyak 8 pesakit dalam siasatan baru dilaporkan dan 4 kes masih menunggu ujian makmal. Polis Diraja Malaysia juga telah mengeluarkan sebanyak 15 notis kompaun dan 1 tangkapan kerana tidak mematuhi garis panduan. Manakala semalam sebanyak 1,706 premis telah dipantau. Kemeriahan ibadah korban tahun ini sedikit berbeza dengan pelaksanaan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak. Bagi anggota tentera Malaysia, sambutan tahun ini tetap meriah apabila dilakukan secara bergotong royong melibatkan warga tentera di zon Kuching secara tidak langsung. Ia dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama umat Islam di samping bersama-sama menghayati konsep dan pengajaran di sebalik ibadah korban. Sambutan Hari Raya Aidiladha dan ibadah korban peringkat zon Kuching dimulakan dengan takbir raya, solat sunat Aidiladha dan khutbah khas Aidiladha di bawah pimpinan Major Subri Ghazali di Masjid Salahuddin Al-Ayubi, Camp Perinsen. Selain itu, Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Zakaria Yadi telah menyempurnakan penyerahan pisau sembelihan kepada Pegawai Agama Markas 1 Division Major Mat Syahrim Abdul Hamid selaku Ketua Penyembelihan sebagai simbolik ibadah korban. Sebanyak 7 ekor lembu dan 3 ekor kambing telah dikorbankan. Turut hadir pada majlis tersebut Panglima 1 Division Major General Datuk Zulkafli Mustafa dan Panglima 3 Brigadier General Datuk Azhar Ahmad. Komuniti saudara kita di penempatan semula bakun BRS Sungai Asap tidak dilupakan setiap kali musim Hari Raya Aidiladha. Malah melalui program Kampung Angkat Saudara Kita, PROKAS, Masjid Darul Hidayah Kidurong dan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS bahagian Bintulu, 3 ekor lembu disediakan untuk umat Islam di Sungai Asap. Lembu korban tersebut disumbangkan oleh sebuah syarikat berkaitan minyak dan gas yang bertapak di Bintulu. Hadir sama menyaksikan ibadah korban di Masjid Al-Fatah Sungai Asap ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cupai Ugon. Kita ada 3 ekor korban pada tahun ini dan ada juga diagihkan kepada non-Muslim lah. Ini yang satu yang sangat terbaik dan kita harap pada tahun yang akan mendatang lebih meriah lagi dan melibatkan komuniti setempat. Sementara itu, menurut Pegawai Agama Islam bahagian Bintulu, Ustaz Azhar Hipni, melalui PROKAS yang digerakkan oleh Masjid Darul Hidayah Kidurong, pelbagai pihak digabungkan membantu USK Sungai Asap. Kita melihat ini merupakan satu kongsian daripada syarikat-syarikat yang ada di Bintulu, terutama sekali pihak Hyperwave Sdn Bhd. Dimana pada tahun lepas mereka ada menyumbang kepada beberapa pihak di Bintulu dan Alhamdulillah pada tahun ini mereka telah menyumbang kepada komuniti USK Sungai Asap. Daging-daging korban yang telah diagihkan bukan sahaja kepada komuniti USK Sungai Asap, malah juga kepada pekerja-pekerja ladang yang datang ke Masjid Al-Fatah bagi sama-sama melakukan ibadah korban.
Sementara di Limbang juga tidak ketinggalan melaksanakan aktiviti ibadah korban. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Palus Pelungumbang, meskipun majoriti penduduk di bahagian tersebut terdiri daripada pelbagai agama, namun setiap perayaan diraikan bersama. Itulah istimewanya kita di kawasan Batu Danau ini, walaupun kita berbagai kaum, berbagai agama, tetapi kita di dalam perayaan-perayaan seperti ini, kita adalah bersatu. Kita tidak memilih dari segi perkaumannya ataupun keagamaannya. Apabila kita ada perayaan, kita merayakannya bersama-sama. Paulus memberitahu pemberita selepas melakukan pengagihan daging korban di Surau Kampung Bidang Limbang. Dalam pada itu, beliau juga berkesempatan melakukan tinjauan di beberapa buah surau di sekitar perkampungan Batu Danau Limbang. Guru yang berdedikasi dan sentiasa mengekalkan budaya kerja yang cemerlang akan menghasilkan golongan pelajar dan modal insan negara yang berkualiti. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli berkata, ke arah itu, para pendidik wajar memberi contoh serta berusaha mewujudkan budaya yang positif dalam usaha menyediakan pembangunan modal insan yang diharapkan. Yang boleh membinakan insan. Oleh kerana sebuah negara hanya akan maju jika insannya, manusianya, orang yang berguna. Jadi di kelas, disitulah satu titik permulaan. Di rumah perlu didikan. Yang kedua, tempat sekolah. Baik prestasi cikgu, baiklah anak. Beliau berucap demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019 Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebauh di Bintulu. Seramai 68 penerima yang terdiri daripada guru, anggota kumpulan pelaksana dan kaki tangan PPD Tatau Sebauh yang melibatkan 28 sekolah rendah dan 2 buah sekolah menengah di 2 daerah terbabit. Projek naik taraf Pusat Sumber Balingian dan Pejabat Majlis Daerah Dalat dan Mukah MDDM Cawangan Balingian kini berjalan lancar. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi, dengan siapnya projek itu nanti Majlis Daerah Mukah dan Dalat akan mempunyai ruang pejabat sendiri sekaligus memanfaatkan seluruh penduduk di kawasan berkenaan. Pusat sumber itu akan digunakan menjadi library untuk di daerah kecil Balingian, dan di belakangnya untuk pejabat cawangan Majlis Daerah Dalat dan Mukah, yang mana sekarang kita menggunakan dewan ini untuk pejabat sementara mereka. Dalam pada itu, beliau juga berterima kasih kepada kerajaan negeri yang telah memperuntukkan RM5 juta bagi projek tersebut yang dijangka siap pada Ogos tahun hadapan. Beliau memberitahu pemberita dalam Majlis Community Engagement di Dewan Masyarakat Balingian. Seorang lelaki ditahan dipercayai menyeludup dadah jenis syabu seberat 8.1 kilogram di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA Khamis lalu. Menurut Pengarah Kastam Negeri Sarawak Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha, suspek berumur 20-an itu ditahan di pintu masuk KIA selepas imej imbasan bagasinya mencurigakan pihak berkuasa. Hasil pemeriksaan menemukan 8 paket dadah jenis metafetamin yang dibalut dengan kertas hadiah bertujuan mengelirukan pihak berkuasa. Dalam satu kenyataan media, dedah Datuk Sharifah Halimah lagi, suspek sebelum itu telah menaiki sebuah pesawat komersial dari Kuala Lumpur dan tiba di Kuching pada pukul 8.55 malam. Dadah terbabit dianggarkan bernilai lebih RM324,000. Lelaki terbabit telah ditahan reman 7 hari dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana disyaki terlibat dalam pengedaran dadah.
Perbadanan Hutan Sarawak SFC telah menangkap seekor buaya yang dipercayai membaham remaja lelaki 14 tahun dalam kejadian di Batang Serdeng pada 26 Julai lalu. Ketua Pegawai Eksekutif SFC yang juga pengawal kehidupan liar, Zulkifli Muhammad Atun dalam kenyataan media memberitahu penangkapan reptilia berukuran 4.7 meter dan lebar 1.7 meter itu dilakukan oleh pasukan tindakan pantas hidupan liar. Sebaik berjaya ditangkap, buaya itu dibawa ke jeti Rumah Dadat untuk bedah siasat dan beberapa bahagian anggota badan mangsa ditemui di dalam perut buaya itu. Mangsa Ricky Ganya dikatakan keluar mencari siput di sungai berhampiran ditemani ibu saudara dan 2 lagi rakan mangsa. Ujar Zulkifli lagi terdapat peningkatan jumlah buaya dalam beberapa tahun kebelakangan ini berbanding kajian data asas pertama di Sarawak yang dilakukan pada tahun 1985. Ini menunjukkan kejayaan usaha pemeliharaan buaya tetapi juga telah menyebabkan konflik manusia dengan hidupan liar. Justru itu, Zulkifli mengingatkan masyarakat yang tinggal berdekatan sungai supaya lebih berhati-hati dengan reptilia berbahaya itu. Mereka juga dinasihati untuk tidak berenang di sungai dan membuang sampah atau sisa makanan di sungai kerana ia boleh menarik perhatian buaya. Orang ramai juga digalakkan menghubungi pejabat SFC terdekat mengenai sebarang penampakan buaya di kawasan mereka. Seorang lelaki maut selepas kenderaan yang dipandu bertembung dengan sebuah lori Khamis lepas. Menurut kenyataan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexan Nagacabuk, kejadian berlaku di Jalan Miri Bintulu, berhampiran Rumah Panjang Robert Suai kira-kira pukul 3.30 petang. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Amin Amirul Itang Abdullah berusia 39 tahun berasal dari kampung Madinah Niah. Mangsa dikatakan dalam perjalanan dari arah Bintulu menghala ke Pekan Niah, hilang kawalan lalu masuk ke laluan bertentangan dan merempuh lori yang menghala dari Pekan Niah. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik saudara, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Terus amalkan SOP mencegah COVID-19. Saya Bumawin, selamat berhujung minggu dan jumpa lagi.